Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Syafiqah binti Zulkifli. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan kepada sistem kepercayaan. Kepercayaan pada umumnya bermaksud akuan akan kebenaran sesuatu perkara. Ia merupakan suatu keyakinan terhadap Tuhan, roh, perkara gaib atau suci yang menghasilkan suatu bentuk penyembahan. Konsep kepercayaan berdasarkan perspektif barat, menurut Meyer, Davis dan Skolman, kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahawa yang lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting untuk terastor, terlepas dari kemampuan atau memantau untuk mengontrol pihak lain. Konsep kepercayaan dalam Islam disebut sebagai akidah. Perkataan akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar aqada yang bermaksud ikat, dan simpulan yang kuat juga bererti pegangan, ketetapan dan kepercayaan. Takrif akidah dari sudut istilah yang am adalah kepercayaan atau keimanan yang muktamad tanpa sedikit pun rasa syak, ragu-ragu. Menurut Imam Al-Ghazali, akidah ialah berpegang dan membenarkan di dalam hati secara yakin dan pasti tanpa sebarang keraguan dan syak. Asas akidah adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, malaikat, kitab dan hari kiamat serta qada dan qadar. Walau bagaimanapun, ada pihak yang memandang remeh dengan isu akidah ini. Golongan ini memasukkan fahaman liberalisme dalam isu akidah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang isu ini, saya akan serahkan video ini kepada saudara Mukri. Artikel ini berkait rapat dengan sistem kepercayaan di mana liberalisme ini ataupun di dalam Islam ia dipanggil sebagai Islam liberal, mempercayai bahawa setiap manusia diciptakan sama taraf dan mereka mempunyai hak-hak peribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati, termasuk hak-hak kebebasan seksual, kebebasan beragama dan kebebasan pemahaman dan pemikiran. Oleh itu, tidak keterlaluan untuk saya menyimpulkan bahawa liberalisme ini merupakan jelmaan idealisme dan Mu'tazilah zaman moden. Ini kerana liberalisme ini sering menggunakan akal fikiran untuk membuat sesuatu keputusan tanpa merujuk kepada mana-mana kitab ataupun pandangan-pandangan ulama. Manakala pluralisme ini adalah salah satu produk yang lahir dari rahim liberalisme. Pluralisme ini mempercayai bahawa semua agama adalah sama dan benar dari segi ontologi, soteriologi dan epistemologi. Walhal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Surah Ali Imran ayat ke-19. Kemudian pluralisme ini berpegang bahawa semua agama boleh membawa penganutnya ke syurga dan selamat dari neraka, bukan hanya terhad kepada agama Islam sahaja. Apabila mendokong pluralisme ini berpegang pada tanggapan bahawa kebenaran bukan hanya eksklusif kepada agama Islam, maka sudah pastinya isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak lagi dianggap serius. Mereka berfikir bahawa umat Islam juga diberikan hak untuk mencuba agama-agama lain. Walau bagaimanapun, agama itu patut kita jadikan sebagai pegangan dan panduan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Bari Naim bin Luqman, nombor metrik 068883, yang merupakan pelajar semester 1 dari program Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Islam Dakwah, yang akan memberi pendapat dan pandangan tentang tajuk yang dibincang, iaitu liberalism dan pluralism. Menurut rangkuman akhbar berita harian tanggal 10 Mac 2018, tersebar di media sosial dakwaan penubuhan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai tidak berperlembagaan dan perlu dimansuhkan. Ini adalah antara ada kontroversi golongan liberal atau liberalism menyerang agensi agama Islam, sekaligus menolak apa sahaja usaha untuk mendaulatkan Islam. Di waktu yang sama, dari dalam kelompok masyarakat Islam muncul berbagai jenis pemikiran yang mengelirukan, termasuklah pluralism yang akan dijelaskan pada pembentangan kali ini. Pada pendapat dan pandangan saya, gerakan Islam liberal adalah usaha halus mengeluarkan umat Islam daripada agama mereka tanpa disedari dan dilakukan melalui nama Islam. Islam sebenarnya tidak menolak akal dan tidak juga mengagungkan akal. Mereka juga tidak mahu terikat dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, sebaliknya menjadikan akal sebagai kayu ukur memahami agama. Imam Al-Ghazali rahimahullah ada berkata dalam kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, antaranya akal itu umpama penglihatan yang sempurna.
Al-Quran umpama matahari yang menyinari alam. Melalui kedua-duanya, seseorang memperoleh hidayah. Seseorang yang mengambil satu daripadanya tergolong dalam kalangan yang bodoh. Orang yang menolak akal hanya cukup dengan Al-Quran adalah sama dengan mereka yang mendapat cahaya matahari tetapi menutup mata. Maka dia tidak berbeza dengan orang yang buta. Pluralisme agama pula adalah satu istilah yang merujuk kepada fahaman yang menyamakan semua agama dalam erti kebenaran ada dalam semua agama, dan syurga boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Antara sumber wahyu yang merakamkan kenyataan ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dengan itu, dapat kita simpulkan bahawa fahaman liberalisme dan pluralisme agama ini telah menjadi virus dan racun senyap yang sedia merosak kelestarian pegangan akidah umat Islam di Malaysia dan juga seluruh dunia. Sekian pembentangan daripada saya. Antara ciri-ciri untuk mengenal pasti aliran pemikiran falsafah dan isu pemikiran liberalisme dan pluralisme adalah sama ada dari sudut akidah ataupun syariah. Dari sudut akidah, yang pertama berpegang kepada konsep pluralisme, yang kedua akal manusia adalah wahyu, dan yang ketiga meragui ketulinan Al-Quran. Manakala aspek syariah yang pertama ialah mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, menggesa tafsiran baru konsep ibadah. Yang ketiga, mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Yang keempat, sikap terhadap ilmu-ilmu Islami, dan yang terakhir, sikap terhadap hukum. Seterusnya, peranan individu, masyarakat dan negara dalam menangani isu pemikiran liberalisme ini. Yang pertama, pemantapan ilmu pengetahuan dalam aspek keagamaan sebagai benteng diri. Yang kedua, membuat penelitian yang mendalam berkaitan hukum syarak yang diambil daripada sumber yang sahih. Yang ketiga, masyarakat hendaklah lebih bersikap proaktif terhadap isu penyebaran liberal barat di Malaysia. Yang keempat, menimbulkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai ancaman liberalisme secara menyeluruh. Yang kelima, mempergiat program untuk golongan konservatisme, iaitu falsafah politik yang menyokong nilai-nilai tradisi atau masa lampau. Yang keenam, mana-mana bahan terbitan yang berunsur fahaman ini hendaklah dirampas atau disekat, serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) hendaklah menyekat laman-laman sosial yang berkaitan dengan fahaman ini. Dan yang terakhir, mana-mana individu yang terlibat dalam pemikiran ini hendaklah kembali kepada jalan yang benar, iaitu bertaubat. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada tajuk kita hari ini ialah sejarah yang telah terukir sewaktu zaman gelap yang berlaku di Eropah boleh dijadikan sebagai panduan agar umat Islam belajar serta mempelajari sesuatu mengenainya, seperti kekurangan ilmu pengetahuan. Anasir-anasir yang boleh merosakkan Islam begitu mudah disebarkan dalam masyarakat tanpa dihalang, dan ini akan memberi ancaman kepada masyarakat Islam di Malaysia. Setiap individu dan masyarakat mempunyai pegangan dan kepercayaan mereka tersendiri, sama ada fahaman secara material, ideologi, wahyu dan sebagainya. Oleh itu, setiap insan
perlukan sesuatu untuk dijadikan pegangan masing-masing bertujuan sebagai hala tuju kehidupan di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.